semalam di dalam parlimen, Anwar Ibrahim telah bangkitkan isu rasuah. Beliau telah berkata Malaysia ni di antara negara yang teruk sekali di dunia. Dan Anwar juga telah sentuh isu Zeti Aziz dan suami beliau. Dan Anwar minta supaya perkara ni boleh dibahas di dalam parlimen. Apa tujuan Anwar bangkitkan isu rasuah dan isu Zeti? Padahal semasa Pakatan Harapan memerintah selama 22 bulan, mereka tidak buat apa-apa langsung tentang isu ini. Mereka hanya menangkap dan mendakwa Najib Razak, Zaid Hamidi, Rosmah dan beberapa lagi tokoh UMNO, khas tokoh UMNO. Tetapi ada juga beberapa pemimpin pembangkang yang terlibat dengan rasuah. Tapi mereka gugurkan kes yang sudah pun bermula ataupun sedang berjalan. Jadi mereka ni membuat selective prosecution. Tuduhan yang mereka buat terhadap kerajaan, selective prosecution, itulah yang mereka buat semasa mereka memerintah. Bukankah perbicaraan sedang berjalan di Amerika dan juga Najib dan beberapa orang, Zaid, Rosmah dan tokoh-tokoh boleh dianggap tokoh kerajaan atau kroni kerajaan yang sedang menghadapi perbicaraan. Jadi apa perlu lagi dibincang di parlimen? Sekiranya ini perkara yang tindakan tidak diambil, maka nak bincang di parlimen tu menasabahlah. Tapi court case berjalan. Dan kita menunggu keputusan mahkamah, keputusan hakim. Jadi apa dia yang perlu kita bincang lagi? It's superfluous. Not necessary kita bincang perkara yang tindakan sedang diambil. Dan isu di Amerika juga perbicaraan sedang berjalan, masih berjalan. The court case is still on, the trial is still on. Tunggulah keputusan mahkamah, apa hakim berkata sebelum kita nak bincang sekalipun. Jadi all this is unnecessary and superfluous. Tapi Anwar bangkitkan isu ni di parlimen. Kononnya macamlah isu ni baru timbul. Padahal isu ni sudah ditimbul 40 tahun dulu. Semasa Anwar dalam kerajaan lagi, pembangkang sudah timbul isu rasuah. Dan buku telah ditulis dan macam-macam pendedahan telah dibuat terhadap individu-individu tertentu. Jadi benda ni 40-year-old story di mana tindakan tidak diambil semasa mereka memerintah, masa mereka berkuasa. Hari ni duk buat kecoh di parlimen. Padahal banyak lagi perkara yang penting dibincang di parlimen. Isu kesihatan rakyat, isu ekonomi rakyat, isu penderitaan dan kesusahan rakyat. Apa sebab Anwar tidak bangkitkan isu tu dan beri satu cadangan yang bernas? Some very good ideas on macam mana nak bantu rakyat. Anwar ni memang strategi Anwar ni, style Anwar ni untuk buat kecoh. Dia suka pukul gendang. Dia pukul gendang supaya bunyi bising. Jadi apabila bunyi bising, kononnya ini membuktikan, menunjukkan yang Anwar ni kerja kuat. Anwar ni buat kerja. Anwar ni buat demi untuk rakyat, untuk membantu rakyat. This is all nonsense. Pilihan Raya Negeri Johor sedang berjalan. Dan lihat dari perkembangan di Johor, pembangkang tidak ada modal. Pembangkang tidak ada idea yang mereka boleh sampaikan kepada pengundi. What are they going to do for the people of Johor, rakyat Johor? Ini pilihan raya negeri Johor. Jadi kita fokus kepada the welfare of the Johor people.
the interest of the Johor people, the Johor voters. What do they get by voting for Pakatan Harapan ataupun Pembangkang? They have nothing to offer. They have nothing to say. Tidak ada modal mereka boleh beri. Tidak ada cadangan mereka boleh beri terhadap pengundi Johor atau rakyat Johor. Jadi mereka nak bangkitkan strategi benci. Hate politics. Jadi politik benci ni atau strategi politik benci ni, itu saja yang Pakatan Harapan ada. Dan kalau kita tengok, bukan saja Pakatan Harapan, Perikatan Nasional juga tidak ada apa-apa idea, tidak ada apa-apa cadangan di mana mereka boleh sampaikan kepada pengundi Johor bahawasanya sekiranya parti kami atau gabungan kami memerintah, maka inilah yang kita akan buat untuk rakyat Johor untuk meningkatkan kedudukan, kehidupan, masa depan rakyat Johor. Nothing. They don't have any ideas, anything to offer the Johor voters. So, apa mereka buat? Mereka main strategi politik benci. Sebab apa? Awak tak boleh undi UMNO atau undi Barisan Nasional. Kerana di bawah UMNO, di bawah Barisan Nasional, rasuah teruk. Kerana UMNO Barisan Nasional ni kerajaan zalim. Kerana UMNO Barisan Nasional ni tidak mementingkan rakyat. Kerana UMNO Barisan Nasional tidak menjaga rakyat. Di bawah UMNO Barisan Nasional, mereka akan rompak duit rakyat, rompak negara. Itu saja yang mereka boleh bangkitkan. Samalah macam tahun 2008, 2013, 2018, di mana mereka memperolehi undi, menang undi dengan mengguna strategi politik benci. Maka sekira awak benci UMNO, undi untuk saya. Sekira awak benci Barisan Nasional, maka undi untuk saya. I offer myself as the alternative. Pasal itu dulu dipanggil Barisan Alternatif pada tahun 1999, 99 election, 2004 election dipanggil Barisan Alternatif. The alternative to Barisan. Tak suka Barisan, choose the alternative. Kira second best lah. Kalau awak tak suka pilihan yang pertama, maka ambillah pilihan yang kedua. I am pilihan kedua. Dia macam advertising Hearst dulu. I try harder because I am number 2. Jadi offer yourself as number 2 and you don't like number 1. Here I am. I offer myself. Jadi itu saja yang mereka boleh main. Dan kalau mereka nak kata sekira kami memerintah, kami akan buat ini atau buat itu sudah terbukti bohong. Dan Tun Dr. Mahathir sendiri, iaitu Perdana Menteri bagi Pakatan Harapan, telah berkata, manifesto itu janji saja. Manifesto itu bukan kitab suci. Manifesto is not the Bible or the Quran. The manifesto hanya janji untuk nak mendapat undi. Tetapi, mengikut Mahathir, janji-janji dalam manifesto itu sendiri tidak munasabah. Unrealistic. Tidak boleh dibuat. They cannot deliver their promises in the manifesto because all those promises are nonsense. Itu pengakuan Mahathir. Jadi manifesto ni hanya janji mainan saja. Umpan untuk mendapat undi. In reality, satu apa pun mereka tidak akan deliver. Jadi, what are you going to promise the voters? Sekira saya menang, saya buat ni, buat tu? No. Jadi, macam mana you nak dapat orang Johor? Ataupun pengundi Johor untuk sokong you, untuk undi untuk you. Jadi, kalau janji-janji you tidak boleh dipakai, dan you sendiri sudah kata, all these promises are only made to get votes, but we can never deliver these promises. Jadi macam mana you nak dapat undi pengundi Johor? Dengan janji, you beri ni, beri itu, sudah tak boleh.
Jadi you nak cuba dapat undi dari pengundi Johor dengan membuat mereka benci UMNO dan benci Barisan Nasional. Itu saja. If I vote for you, what are you going to give me? What are you going to give the state of Johor? What are you going to give the rakyat? No answer. Saya tidak boleh kata apa-apa kerana saya tak boleh buat apa-apa walaupun saya memerintah, walaupun saya menang pilihan raya negeri Johor, there's nothing I can give you. Tetapi, saya nak awak jangan undi untuk UMNO dan Barisan Nasional kerana mereka jahat. Mereka zalim. Mereka perompak. Mereka penyamun. Mereka pencuri. Mereka tidak menghormati hak asasi. Mereka tidak menghormati demokrasi. Itu saja. Saya nak awak benci UMNO dan sekira awak benci UMNO dan Barisan Nasional, maka berilah saya undi tersebut. Itu saja strategi mereka, cuba membangkitkan perasaan kebencian terhadap UMNO dan Barisan, dan sekira mereka berjaya, maka pengundi akan undi untuk pembangkang kerana saya tak mau nombor 1, maka saya pilih nombor 2. That's all. Apa kebaikan nombor 2? Tidak ada apa-apa kebaikan hanya kerana saya benci nombor 1. So nombor 2 pembangkang masuklah dengan sokongan rakyat. Itu saja yang mereka harapkan. Dan dalam beberapa hari ini isu-isu rasuah, salah guna kuasa, kezaliman, tak menghormati ini, tak menghormati itu, macam-macam akan timbul sampai rakyat capai satu tahap kemarahan, marah sangat-sangat, maka masa hari mengundi esok, rakyat akan keluar dan undi untuk pembangkang.